Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Sikap terbuka, saling bermaaf-maafan, hormat-menghormati serta memahami amalan agama masyarakat lain merupakan elemen penting dalam memastikan perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negeri ini terus terpelihara. Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dalam pertusan khas Tahun Baharu Cina berkata, sikap tersebut merupakan ajaran yang sangat penting dan perlu dipegang oleh seluruh masyarakat. Ujarnya dalam kepercayaan masyarakat Cina, tahun ini yang merupakan Tahun Ayam Jantan menggambarkan bahawa sikap keterbukaan perlu diterapkan dalam kehidupan seharian. Dalam Tahun Ayam Jantan ini, tekanan dalam budaya Cina ialah untuk menggalak sikap terbuka, openness. Ini berarti bahawa kita mengenal bahawa kita mesti senantiasa merapatkan hubungan kita dalam masyarakat kita daripada satu masa ke satu masa. Kita tahu bahawa openness, satu sikap terbuka akan memperbaharui kita dalam hubungan kita dengan masyarakat kita dan dengan pertukaran zaman. Tegas beliau lagi, semakin lama masyarakat bercampur gaul dengan masyarakat lain, maka lebih banyak lagi adat resam dan budaya yang dapat dipelajari sekaligus mempertingkat kefahaman antara satu sama lain. Dalam pada itu, beliau menyeru agar adat kunjung mengunjungi terus diamalkan pada musim perayaan. Ini bagi mengekalkan keakraban dan keharmonian yang dapat memperkukuh identiti perpaduan dan bangsa di negara ini. Kepelbagaian etnik yang terdapat di Sarawak tidak menghalang rakyat negeri ini untuk mengamalkan budaya, tradisi dan kepercayaan agama masing-masing. Ketua Menteri Dato' Amar Abang Johari Tun Abang Haji Openg berkata kepelbagaian etnik itu menjadi kekuatan dan tidak sekali-kali menjadi penghalang bagi seluruh rakyat negeri ini, khususnya masyarakat Cina. Ujar beliau, masyarakat Cina merupakan salah satu penyumbang utama dalam pembangunan ekonomi dan politik di Sarawak. Beliau berkata ini dapat dilihat menerusi kepakaran masyarakat Cina dalam mengendalikan perniagaan yang sentiasa meletakkan diri mereka sebagai barisan hadapan. I must thank the Chinese community for having shown trust and willingness to work again with other communities in our power-sharing government. Tambahnya, melalui penglibatan dalam bidang perniagaan itu, ia turut membantu dalam menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk. Oleh itu, beliau memberi jaminan bahawa kerajaan akan terus menjalankan dasar perniagaan komuniti dan pelabur seperti yang ditetapkan. Ketua Menteri berkata demikian dalam perutusan Tahun Baharu Cina di Kuching. Beliau turut menyeru masyarakat di negeri ini untuk bersama-sama meraihkan perayaan Tahun Baharu Cina untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama bangsa. In this time of joy and celebration, I am calling on all Sarawakians to make time to visit one another in the spirit of our unique open house tradition. Akhir kata, sekali lagi saya mengucap selamat Tahun Baru Cina 2017 dan bergembiralah di samping keluarga dan rakan-rakan. Saya dan keluarga juga ingin mengucapkan Kong Hei Fat Chai. Lebih 600 penduduk di Rumah Panjang Umar Sambuk Belaga dikhawatiri terputus hubungan sekiranya berlaku hujan dari kawasan hulu secara berterusan yang boleh menyebabkan peningkatan paras air Sungai Belaga. Keadaan ini membahayakan penduduk sekitar termasuk pelajar dan kaki tangan Jabatan Kesihatan yang berdepan dengan masalah perhubungan. Ini terutama sekiranya jambatan gantung yang menghubungkan rumah panjang tersebut dengan pekan terdekat tidak dapat digunakan ekoran air deras. Ahad lepas, paras air Sungai Belaga mulai meningkat dan melepasi paras jambatan gantung tersebut dan keadaan ini dijangka berlaku sekiranya pihak empangan bakun melepaskan air empangan dan melimpah ke Sungai Belaga. Air naik ini semenjak hari Ahad lepas itu 22 hari bulan. Sebelum itu ada hujan 1 minggu, jadi sehingga menyebabkan jambatan kita telah tenggelam. Jadi setakat ni keadaan masih
terkawal, cuma agak sukar untuk kita nak melalui jambatan yang sudah tenggelam inilah untuk pergi bekerja. Contohnya macam kita pihak klinik nak hantar pesakit, kita agak sukar ya, sebab ada setengah bahagian telah pun dibanjiri oleh air. Walaupun situasi banjir agak terkawal, namun penduduk di rumah-rumah panjang tersebut akan menerima bantuan dan perhatian sewajarnya dari pihak berkaitan. Sementara itu, Angkatan Pertahanan Awam yang turut ke lokasi tersebut bagi memantau keadaan semasa bersiap siaga dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Menurut Pegawai APM Daerah Bintulu, Staf Muda Walter Ajan, pihak Unit Bencana Operasi Pejabat Daerah Pertahanan Awam PDPA Bintulu akan bertindak segera sekiranya keadaan bertambah buruk. Tindakan kita dan untuk makluman juga kita telah menasihatkan penduduk kampung berikutan hal Panggan Bakun akan melepaskan air pada keesokan harinya. Kita juga telah menasihatkan penduduk-penduduk kampung dan penduduk-penduduk di sekitar kawasan ini untuk berwaspada dari masa ke semasa. Taburan hujan yang rendah di Kuching dan Semarahan setakat semalam memungkinkan banjir tidak akan berlaku dalam masa terdekat. Menurut Pengarah Bomba dan Penyelamat JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad, kajian cuaca mencatatkan hanya 200 mm taburan hujan telah direkodkan dan jumlah itu tidak akan menyebabkan banjir kilat. Namun ramalan sebelum ini menyatakan Kuching dan Semarahan akan menerima lebih dari 300 mm taburan hujan bagi tempoh bulan Januari sahaja. Ini berdasarkan rekod-rekod tahun lepas yang menunjukkan purata hujan mencecah lebih 300 mm pada awal tahun seperti yang berlaku pada tahun 2012. Bacaan paras air di Sungai Sarawak pula masih berada pada bawah paras normal. Walau bagaimanapun, pihaknya tidak memandang mudah akan trend banjir yang kini sedang melanda di Bintulu dan Sibu. Dalam perkembangan lain, Nur Hisham berkata tindakan dan laporan pantas di lokasi kemalangan jalan raya telah berjaya menyelamatkan 70% mangsa kemalangan di seluruh negeri tahun lepas. Daripada 462 laporan kemalangan yang diterima, bomba telah menyelamatkan seramai 379 nyawa. Ini antara fungsi Unit Perkhidmatan Penyelamatan dan Perawatan Kecemasan EMRS dan Unit Motosikal Gerak Cepat RIM yang ditubuhkan dalam jabatan itu dalam membantu mempercepat operasi penyelamatan selain melancarkan aliran trafik. Yang kita paling risau ni ialah dia accident, kan? Dia accident, mangsa unconscious ataupun terperangkap dan terbakar. Itu very slim lah chance kita untuk menyelamatkan mangsa. Dengan purata respons kurang daripada 19 minit ke lokasi kejadian, antara faktor mangsa kemalangan dapat diselamatkan. Nur Hisham yang ditemui RTM di Kuching turut menjelaskan bagi op selamat bersempena Tahun Baharu Cina ini, pihaknya telah menempatkan 4 pasukan di 4 lokasi yang berisiko tinggi kemalangan. Ini termasuk di Jalan Kuching Serian, Pekan Pantu Sri Aman, Jalan Selangau, Sibu dan Pekaniah Miri. Kerajaan negeri akan memohon kepada Kementerian Pendidikan KPM supaya mempercepat permohonan pemberian salinan kontrak kepada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS berhubung isu penggunaan sistem jana kuasa elektrik di sekolah-sekolah di Sarawak. Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Fatimah Abdullah memberitahu di Sarawak sebanyak 365 buah sekolah menggunakan sistem jana kuasa. Jelasnya, ia perlu diselenggara untuk mengelakkan kerosakan dan setakat ini sebanyak 100 buah sekolah perlu diselenggara dengan segera. Namun jelasnya pihak JPNS perlu mendapatkan salinan kontrak tersebut untuk meneliti kandungan kontrak berkaitan penyelenggaraan dan bekalan minyak diesel untuk sistem tersebut. Bagi kita ini satu isu yang sangat perlu diambil perhatian yang serius sebab genset kalau tidak diselenggara ia akan rosak dan ia tidak dapat berfungsi. Jadi kalau tidak berfungsi sama jugalah ada genset tidak ada minyak tak dapat berfungsi. Ada genset kalau tidak diselenggara akan rosak juga tidak dapat berfungsi. So in the end kalau tidak berfungsi yang akan rugi ialah guru, anak-anak kita, pelajar-pelajar kita, murid-murid kita ni. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas mesyuarat Majlis Perundingan Pendidikan Sarawak MPPS di Kuching.
Sekiranya permohonan tersebut diluluskan kelak, ia membolehkan pihak JPNS memperbaik kekurangan dalam penyelenggaraan jana kuasa elektrik agar lebih berkesan dan tahan lama. Ia juga bagi memastikan sebarang permasalahan dapat ditangani dengan segera. Sementara itu, berhubung permohonan punca kuasa KPM kepada JPNS, Datuk Fatimah memberitahu antara isu yang timbul ialah kekosongan sebanyak 988 jawatan guru bagi sekolah rendah dan menengah seluruh negeri pada Mac tahun ini. Kita juga memerlukan kelulusan dan juga peruntukan bagi membolehkan kita mengambil how many? 988 orang di pasaran terbuka. These are graduates. Permohonan untuk punca kuasa tersebut bukan sahaja melibatkan tindakan bahkan peruntukan untuk menyelesaikan masalah isu-isu tersebut. Tegasnya lagi, ia merupakan isu serius yang perlu dilakukan pada kadar segera agar proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar. Pada majlis sama, Pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional Abdullah Saidul memberitahu kerajaan negeri perlu kuasa pentadbiran sepenuhnya untuk mentadbir kerajaan terutama dalam dasar pendidikan negeri. Jelasnya, banyak isu yang perlu dibendung dalam dasar pendidikan negeri terutama kekurangan guru dan infrastruktur khasnya kerana ia merupakan sumber pembangunan modal insan menjelang status negara maju kelak. JPNS jelasnya mempunyai banyak cara dan langkah untuk menangani masalah yang timbul tetapi tidak dapat dilakukan kerana peruntukan dikawal sepenuhnya oleh kerajaan pusat. Tegasnya lagi, kebanyakan bangunan sekolah di kawasan pedalaman berkeadaan usang dan perlu dinaik taraf bagi memberikan keselesaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Namun peruntukan yang diberikan tidak mencukupi untuk menaik taraf ataupun membangunkan sekolah baharu yang diperlukan terutama di kawasan pedalaman. Sebab itulah bukan hanya surat kuasa authorized untuk melantik guru. Kalau boleh, saya bagi rakan backbenchers ingin mohon kepada kerajaan negeri supaya autonomi kuasa sepenuhnya diberikan kepada Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengurus bukan hanya dalam soal mengambil guru tapi juga dalam soal infrastruktur pendidikan negeri supaya peruntukan yang disalurkan mendapat hasil yang memuaskan. Beliau yang juga adun semop berharap agar kerajaan pusat akan meneliti permohonan kerajaan negeri berkaitan kuasa pentadbiran untuk manfaat pembangunan modal insan dalam negeri dan negara amnya. Kementerian Kemudahan Awam bagi Elektrik dan Telekomunikasi berkolaborasi dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Cawangan Sarawak dan Sakofa Sendirian Berhad bagi pembinaan lebih banyak menara 1 Bestari Net di semua sekolah seluruh negeri menjelang tahun 2017 dan 2018. Menteri Muda Kemudahan Awam, Elektrik dan Komunikasi Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pada fasa pertama, 50 buah sekolah di seluruh negeri telah dikenal pasti bagi pembinaan menara telekomunikasi serta peningkatan prestasi menara sedia ada. Jadi ini telah pun sedang dilaksanakan, ada yang dah siap, ada yang menunggu penyambungan, ada yang dalam pelaksanaan. Beliau yang juga adun Pantai Damai berkata, bagi kawasannya, 3 buah sekolah telah dipilih iaitu SMK Tun Abang Haji Openg, SK Gersik dan SK Matu Baru. Ia berikutan liputan jalur lebar pada peringkat sekolah di Sarawak terlalu daif dan tidak dapat membantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan SKMM, Sarawak merupakan negeri ketiga paling bawah iaitu hanya 53% liputan jalur lebar. Beliau memberitahu pada sidang media selepas mempengerusikan Majlis Mesyuarat Badan Muafakat Pendidikan bagi kawasan Pantai Damai di Kuching. Hasil mesyuarat tersebut memutuskan untuk dikemukakan cadangan kepada Kementerian Pendidikan dalam penjenamaan semula SMK Tun Abang Haji Openg kepada College Pra-University. Ia berikutan kedudukan sekolah tersebut strategik terletak di kawasan pembangunan Darul Hana. Sarawak setakat ini hanya mempunyai sebuah sahaja institusi seumpamanya iaitu Kolej Tingkatan 6 Seratok. Pembinaan kilang sawit di kawasan Lubai tengah menuang limbang yang dijangka siap tahun ini bakal memberi manfaat dan kemudahan kepada pengusaha kecil komoditi itu khususnya di kawasan pedalaman dan luar bandar.
Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah berkata kilang yang kini dalam 70% siap pembinaannya dapat mengatasi masalah penjualan hasil pekebun kecil di kawasan itu. Jelasnya, sebelum ini pengusaha kecil komoditi itu terpaksa menghantar hasil tanaman mereka ke Miri ataupun Lawas yang disifatkan membebankan kos pengangkutan. Selain itu, jelasnya pembinaan kilang sawit ini juga bukan sahaja memberi impak daripada segi pengeluaran hasil perniagaan utamanya. Malah juga faedah-faedah sampingan daripada segi penyediaan peluang-peluang pekerjaan, peningkatan pendapatan serta usaha dalam mewujudkan tenaga pekerja industri kelapa sawit yang mahir dan produktif. Hasbi memberitahu demikian pada Majlis Penangguhan Program Sembang Anggota Nadi Koperasi sempena program promosi latihan Maktab Koperasi Malaysia Zon Sarawak bahagian Limbang di Bandar Limbang. Satu laman sesawang berkaitan perniagaan dikenali E-Bazar Dun Semariang bakal dilancar dalam tempoh 3 bulan lagi. Adun Semariang Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali berkata, laman sesawang tersebut kini dalam peringkat akhir pembangunannya dengan kerjasama daripada Dewan Bandaraya Kuching Utara. Ia bertujuan untuk memperkenal produk-produk perniagaan di Dun Semariang. Kalau boleh, wanita-wanita kita yang berminat dan ada semangat hendak berniaga, kita menggalakkan. Kerajaan sentiasa sokong. Sebab ini adalah salah satu cara untuk wanita memperkukuhkan ekonomi diri sendiri. Tambahnya, kerajaan negeri juga banyak menyediakan bantuan dan dana yang diperlukan oleh mereka yang hendak memulakan perniagaan. Sharifah Hasidah ditemui media selepas merasmikan laman pameran Festival Makanan Arab di Kuching. Dalam perkembangan lain, beliau mendedahkan Dun Semariang kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi kemungkinan bencana banjir menerusi Jawatankuasa Bencana Banjir. Pasukan itu kini telah diaktifkan secara bersepadu untuk sebarang arahan operasi jika berlakunya banjir. 2 pusat pemindahan banjir bagi Dun Semariang telah dikenal pasti, iaitu di Dewan Serbaguna Kampung Tunku dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Sarawak, Dato' Amar Abang Johari Tun Openg akan menghadiri majlis tahlil dan kesyukuran serta solat maghrib dan isyak berjemaah di Dewan Baitul Mal Kompleks Islam Kuching pada pukul 6.30 petang. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Untuk berita seterusnya, kembali ke Angkasa Puri bersama Syuhaida. Silakan.